أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada malam ini kita akan nak bicara berhubung dengan masalah Isra' dan Mi'raj. Isra' dan Mi'raj merupakan satu peristiwa yang bersejarah di dalam sejarah Islam, kerana ia memberi pengajaran yang sangat besar kepada dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berlakunya Isra' dan Mi'raj pada Amul Hazm, iaitu pada tahun yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berduka cita dengan sebabnya matinya isteri yang disayangi, iaitu Khadijah binti Khuwailid sebagai isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada tahun itu juga mati juga Abu Talib sebagai bapa saudara yang dipelihara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beri tempat pelindungnya kepada Nabi dan riayah jaga didik Nabi di rumah dia. Maka Rasulullah kasihlah kepada pak saudara ya. Setelah mana matinya Abdul Muttalib nenek dia, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada dalam jaga bapa saudaranya yang bernama Abu Talib, iaitu seorang yang yang kasih sayang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada tahun tu maka kedua-dua yang Rasulullah kasih nyagi mati pada tahun. Lalu itulah timurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, duka citanya Nabi. Sebabnya satunya isteri dia yang disayangi, yang kedua bapa saudaranya. Tetapi yang paling duka cita lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana Abu Talib mati tak ada mengucap. Maka sebab tu Rasulullah ni itu timur perasaan rusing, duka cita, bosan hati di atas kewafatan ataupun mati Abu Talib sebagai bapa saudaranya. Maka Allah Ta'ala waktu satu ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Muhammad, kamu tak usah duka cita lah. Kenapa? Kerana kamu tak boleh nak hidayat, petunjuk kepada siapa saja yang kamu kasih, walaupun anakmu, walaupun saudaramu, walau isteri kamu, walau siapa saja yang kamu kasih. Kenapa? Kerana senguansit hidayat dan taufik bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kepunyaan taufik dan hidayat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun kita dakwah ya. Kita royak kebenar baik pada demo. Sama ada orang nak turut tak saya turut, kita benar dah. Faman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa qala innani minal muslimin. Kita suruh anak kita semaya, maka kita jangan duk puas suruh dia. Kita royak pada dia tu, kita benar dah. Adapun orang nak ikut tak ikut tu, terhati kepada taufik dan hidayat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan makna kita boleh pahala apabila orang turut dak. Boleh pahala ketika kita suruh dah tu dah. Itulah cakapan yang paling baik, cakapan yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan kata, siapa lagi nak terlebih mulia cakapan dia, perkataan dia, lebih daripada dia dakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada agama Allah, ajaran Islam, dan juga dia perkat diri, iklan diri, kata dia ni adalah orang Islam. Dengan cakapan dia, dengan perbuatan dia, dengan kelakuan dia, kata dia ni tunjuk kepada orang kata dia ni Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duka cita pada tahun tu. Setelah mana
Rasulullah berduka cita, maka Allah Subhanahu wa taala ni tu untuk nak taslihkan hati Nabi, pelai Nabi, nak daya Nabi, nak wi hadiah kepada Nabi, nak hilangkan, lepas tu nak wi apa ni? Semangat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah ni adalah dipilih menjadi rasul benar dah. Nak membenarkan kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak perekat. Wi orang kata ni, wi orang kenal kata Rasulullah ni adalah nabi yang diutus. Nabi yang dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kan Isra ni tidak ada manusia yang boleh berisra. Tidak ada manusia yang boleh bermi'raj kalau tidak dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab tu, dengan sebab berlaku Isra dan Mi'raj ni, maka bukan luar biasa. Benda ti sing mahasajan. Benda luar biasa. Orang biasa tak boleh nak naik ke langit. Maka apabila ada boleh naik ke langit, menunjuk kata kerasulan, kenabian Nabi Muhammad adalah benar dan sungguh. Al-Quran yang diturun pada Nabi daripada Quran sungguh. Kerana Allah Ta'ala boleh naik Rasulullah sampai ke langit, bukan dia main. Maka di hadapan kacamata orang kafir Quraisy, penentang-penentang agama Allah Subhanahu wa taala, maka berlakunya Isra dan Mi'raj. Kita mai tengok gapo dia Isra. Isra ialah berjalan malam di waktu malam. Jalan pada waktu malam orang panggil Isra. Manakala Mi'raj ialah naik ke sebelah atas, naik ke langit dengan sampai ke Sidratul Muntaha. Maka Isra dan Mi'raj adalah suatu di sini. Isra dan Mi'raj di sini ialah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu malam daripada Masjidil Aqsa, daripada Masjidil Haram pergi kepada Masjidil Aqsa. Tu Isra. Jalan malam daripada Masjidil Haram pergi kepada Masjidil Aqsa yang berada di Palestin, orang panggil Isra. Manakala naik ke langit pula tu Mi'raj. Daripada Masjid Aqsa naik kepada langit, orang panggil Mi'raj. Itu dua ni sekali, Isra dan Mi'raj. Jalan daripada waktu malam daripada Masjid Haram pergi kepada Masjid Aqsa, Baitul Maqdis, kemudian pada Baitul Maqdis naik ke langit. Kedua-dua tu dinamakan Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj juga suatu peristiwa, suatu benda yang berlaku khusus kah bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang benar-benar berlaku pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Tak ada nabi-nabi sebelumnya. Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Lut, semua nabi dengan siapa Nabi Isa alaihissalam. 24 nabi yang sebut dalam Quran, 25 sekali dengan Nabi Muhammad. Sebelumnya tidak ada Isra dan Mi'raj. Dan nabi-nabi lain lagi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala juga tidak disebut, tidak pernah di Isra dan Mi'raj. Iaitu istiwa Isra Mi'raj khusus bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebenarannya telah disaksi oleh Al-Quranul Karim. Kata benarnya Isra dan Mi'raj ni yaitu disaksikan oleh Al-Quranul Karim. Dalam satu ayat mengenai Isra dan Mi'raj, mengenai Isra, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Isra. Di nama surah Isra adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul alim. Maksudnya surah Al-Isra ayat pertama dah. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada satu malam daripada Masjidil Haram di Makkahul Mukarramah ke Masjidil Aqsa, pergi pada Masjid Aqsa di Baitul Maqdis, yang kami berkati di keliling Masjidil Aqsa tadi, kami berkati, dan juga di keliling Masjidil Haram untuk kami memperlihatkan, kami sini Allah kata untuk aku wikelih kepada manusia kepadanya akan kepada orang kafir Quraisy terutama kali, kepada manusia umumnya, kepada orang yang menetar khususnya, kepada orang mukmin khususnya, dan kepada orang yang menetar umumnya. Kepadanya akan sebahagian daripada tanda-tanda kami, masuk orang beriman, masuk orang kafir, dan masuk manusia umum. Sesungguhnya Allah ialah yang amat mendengar dan amat melihat. Dalam ayat ni menyaksi bahawasanya Isra' Nabi jalan pada Masjid Haram, pergi kepada Masjid Aqsa pada waktu malam tu adalah benar dan sungguh dan benar pada satu malam. Nah, gapo yang kita dapat dalam ayat tadi? Yang menjalankan ialah Allah Ta'ala, bukan Nabi sendiri tak. Orang yang wagi Nabi itu ialah Tuhan. Kerana apa? Kerana pada galiknya orang sebelum daripada ni nak duduk di Masjid Haram, nak pergi di Masjid Aqsa, pakai masa 40 malam. Orang lain duduk pergi pakai masa jalan, naik bukit turun bukit, pergi pada pasir, naik bukit lekok ke tu lekok ke ni, pergi kepada Masjid Haram, Masjidil Aqsa pakai masa 40 hari, 40 malam. Nata Nabi Muhammad ni jalan pada Masjid Haram, pergi pada Masjid Aqsa, daripada Masjid Aqsa naik langit pada malam tu lah, turun mari waktu subuh. Orang lain pergi duduk di Mekah, pergi nak pergi Masjid Aqsa ni pakai masa 40 hari. Yang dulu lah ni style ya dengan Pak Dubai. Yang dulu naik utah pergi dulu 40 hari. Lepas tu daripada Masjid Aqsa naik pada langit pula, tak tahu atau berapa tahun, berapa ribu tahun nak boleh naik ke siapa. Selain pada Rasulullah, tidak ada siapa lagi yang cerita kata dia boleh naik ke langit. Naik tu, naik Bunduang Can je. Bunduang Can di bawah langit, jauh lagi dengan langit tu. Naik pergi kepada langit tu, tak ada orang cerita lagi. Yang dijalankan ialah abduhu, iaitu orang hagi, iaitu Nabi Muhammad. Abduhu di sini kata jumhurul mufassirun ataupun jumhurul mufassirin ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Allah Taala bawa jalan lagi tak senak seksa pada malam tu ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan Nabi pergi kuasa dia dak. Pada malam tu Rasulullah pergi dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang bawanya enam tiaunya iaitu Tuhan melalui malaikat-malaikat dia lah. Waktunya pada satu malam, pergi pada satu malam. Perjalanan dari Masjid Haram pergi kepada Masjidil Aqsa, Masjid Haram di Mekah, hingga ke Masjidil Aqsa. Tujuannya memperlahui Nabi boleh kelih
kebenaran dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wi Rasulullah, tujuan nak wi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik. Kata dia ni dilatih jadi nabi sungguh. Munasabah dengan Rasulullah duk duka cita dengan sebab matinya bini isteri yang dikasihi dan juga matinya bapa saudara dia. Maka tu hewi tang lok dah itu. Rasulullah ni yakin, padahal Rasulullah yakin dah. Wi nampak, wi memperlihatkan, wi nampak kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Akan tanda-tanda kebesaran Allah. Kemudian Allah Taala sebut satu ayat lagi berhubung masalah Mi'raj, naik duk di bombing, naik ke langit, iaitu pada Masjid Aqsa, naik pergi kepada langit. Dalam ayat dalam surah An-Najm, surah berhubung masalah bintang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basar wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. An-Najm ayat yang ke-13 sampai 19. Maksudnya, padahal sesungguhnya ia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah lihatlah dia, yakni Allah atau Jibril alaihissalam sekali lagi sewaktu di Sidratil Muntaha, di langit yang ketujuh, di langit yang ketujuh adanya syurga, tempat kembali. Ketika Sidratil Muntaha itu diliputi oleh suatu yang meliputi, tidak berpaling penglihatan menanya dan tidak pula melampaui batas. Tidak berpaling penglihatan matanya dan tidak pula melampaui batas. Sesungguhnya ia telah lihat sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Tuhannya dan yang besar-besar pada malam Mi'raj itu. Ayat ni menunjuk kata Mi'raj berlaku sungguh, dan berlakunya Mi'raj dengan tubuh badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Nanti kita tengok. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun peristiwa Isra dan Mi'raj adalah peristiwa yang tidak boleh dipertikaikan tentang kebenarannya. Barang siapa yang mengingkari peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah dianggap ia telah keluar daripada al-Islam. Walaupun Isra dan Mi'raj ni tak boleh nak kita pisut dengan mata kita, tetapi kita beriman dan percaya dengan sebab khabaran Al-Quranul Karim. Maka sesiapa yang ingkar berlakunya Isra dan Mi'raj, maka keluar dia daripada agama Islam. Dah. Nabi Muhammad di waktu Isra dan Mi'raj, maka ulama ada perselisihan pendapat ulama, kata ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj ni berlaku lagu mana? Ada beberapa pendapat ulama sejarah Islam mengenai hakikat Nabi sallallahu alaihi wasallam sewaktu berlakunya Isra dan Mi'raj. Kata setengah ulamanya Rasulullah berlaku Isra dan Mi'raj ni dengan roh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan jasad ataupun badan.
Tapi pendapat yang agak kata rajih dan pendapat jumhurul ulama mengatakan bahwasanya Isra dan Mi'raj ni berlaku dengan roh dan badan Nabi. Dan berlaku juga pada ketika Nabi jaga, bukan duk mimpi dak. Dalilnya dan pendapat ni lah pendapat yang kuat dan rajih di antara ulama. Kenapa? Karena di masa sahabat dulu, semua sahabat ni reti kata berlakunya Isra dan Mi'raj Rasulullah dengan badan dia, dengan roh dia sekali. Dan berlaku pula pada ketika jaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan ketika tidur dan mimpi dak. Dalilnya satu, kalimah subhana. Kalimah ni tak diguna dalam bahasa Arab melainkan perkara tu perkara yang menakjubkan, mengherankan, perkara yang besar berlaku, baru boleh nak pakai subhanallah. Kalau kita jumpa atau kita tengok gapo ni istana besar, kita tak pasal boleh subhanallah. Kita tengok gunung besar, subhanallah, Allahu akbar. Benda berlaku pasal mengejutkan kita, menakjubkan kita, mengherankan kita, baru kita guna subhanallah. Maka perkara ni ada satu perkara mukjizat yang tak pernah berlaku pada Nabi dulu, dan perkara yang bukan perkara yang luar biasa, yang tak ada berlaku acak kepada manusia, bahkan dalam sejarah dunia sekali ni yang berlaku. Dan sejarah dunia sekali ni yang berlaku, tidak pernah berlaku sebelum pada ni, dan tidak akan berlaku pula selepas pada ni. Maka perkara ni perkara yang mengherankan perasaan manusia, perkara yang menakjub, mengherankan orang-orang yang cerdik pandai. Lalu tu Allah Ta'ala guna subhanallah, maha suci Allah Ta'ala. Tuhan puji dia sendiri sebagai pujian yang paling tinggi sekali dalam bab puji. Puji makhluk sama makhluk, Allah Ta'ala puji makhluk, makhluk puji Allah, dan Allah puji Allah. Maka puji yang paling tinggi sekali Tuhan puji Allah Ta'ala. Tuhan puji diri dia, pujian Allah kepada Allah, puji yang selayak patut dengan zat Tuhan yang maha mulia, puji yang kita tak boleh nak gambarkan kata setara mana baru nak padan. Kalau kita puji sama kita ni, puji tara ni padan. Orang buat baik tahu itu alhamdulillah, muasir weh, padan dah. Ataupun wi bagi hadiah, maka padan dengan kebaikan dia. Ada sakat puji manusia sama manusia. Tapi puji Tuhan akan diri dia sendiri, puji yang kita tidak gambar, yang tak tahu hakikatnya yang sebenar, maka serahlah hakikat ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu, kan urusan penting, maka Allah Ta'ala guna apa ni? Subhanallah. Yang kedua, perkara ni adalah satu perkara yang mengherankan perasaan manusia, hingga siapakah kelacak tubik kata subhanallah. Yang kedua, perkara ni ialah satu perkara yang mengherankan manusia, barulah digunakan subhanallah. Yang kedua, kalimah bi'abdihi, asra bi'abdihi. Bi'abdihi di sini dalam kalimah dalam bahasa Arab ni nak guna hamba, iaitu kena dengan badan, lepas tu dengan roh sekali. Kalimah bi'abdihi, asra bi'abdihi, aku memperjalankan seorang hamba aku pada waktu malam saat itu. Nak boleh guna kalimah abdi dalam bahasa Arab, kena gi dengan badan dan dengan roh sekali. Kalulah Rasulullah Isra
dengan roh saja, badan tidak sebing, tengok lagi roh saja. Maka dalam bahasa Arab ia tak guna dengan bi abdihi, ia guna kata bi ruhi abdihi, dengan roh hamba-Ku, iaitu roh Nabi Muhammad. Tuhan kena guna kalimah kata aku bawa jalan Nabi, jalan Muhammad dengan rohnya, roh Nabi Muhammad. Tapi Allah Ta'ala tidak guna dengan rohnya, kerana ulama tafsir kata oleh kerana Rasulullah gi Isra' dan Mi'raj pada malam tu gi dengan tubuh dan dengan roh sekali, dengan roh dengan tubuh sekali, bukan sebagaimana setengah-setengah dok faham kata gi dalam mimpi, bukan ada. Dan kalimah al-basar juga begitulah. Pendapat yang berpendapat ni lah. Kenapa? Karena ada sabit beberapa hadis daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabit pada Siti Aisyah radhiyallahu taala an. Siti Aisyah bahwasanya Isra' Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya dengan roh saja, itu adalah hadis yang maudhu'. Adapun hadis sahih yang menentukan sebagaimana sabit pada Sahih Bukhari-nya yang Rasulullah Isra'-nya, iaitu Isra' dengan badan dan roh sekali dah. Isra' dan roh sekali. Kita tengok berlakunya, dan juga kalimah asra bi abdihi ini pakai makna betul-betul, tak ada kena kita takwil. Karena tidak sah. Kata ulama usul fiqh, kita nak pakai dengan nak makna jaza, makna hak lain daripada makna hakiki, selama mana tidak ada dalil. Kalau ada dalil tak apa, maka ni tidak ada dalil, boleh kita pakai dengan makna lain, dipakai dengan makna daripada makna hakiki. Tarikh berlakunya Isra' dan Mi'raj. Bila berlaku Isra' Mi'raj? Isra' Mi'raj ni ada khilaf ulama banyaklah, berhubung masalah masa dan hari. Tapi pendapat yang paling kuatnya ialah berlakunya Isra' Mi'raj belum daripada Rasulullah berhijrah setahun. Rasulullah hijrah daripada Mekah pergi kepada Al-Madinah pada tahun yang ke-13, masuk tahun ke-13 An-Nubuwah, yang dilatih jadi Nabi 13 tahun. Masuk tahun yang ke-13 setelah dilatih Nabi Muhammad menjadi Nabi, maka Rasulullah berhijrah pergi kepada Al-Madinah. Maka berlakunya Isra' dan Mi'raj pada tahun yang ke-11, masuk tahun yang ke-12. Berlakunya Isra' Mi'raj di antara tahun 11 masuk tahunnya yang ke-12, iaitu belum daripada Rasulullah nak pergi pada Madinah setahun berlaku Isra' Mi'raj. Maka khilaf ulama juga masalah hari yang berlaku. Mereka Imam Nawawi katanya berlakunya pada malam 27 Rabiul Awal. 27 Rabiul Awal. Ada setengah ulama katanya berlaku pada bulan Rajab. Setengah ulamanya berlaku pada bulan Rabiul Akhir. Itu khilaf di antara ulama berlakunya. Berlakunya Isra' dan Mi'raj, datangnya malaikat pada satu malam Rasulullah lepas Maisa. Mengikut satu hadisnya, kata Rasulullah ni tu duduk di nyanda di Hijr Ismail. Belum di antara di antara Hajaratul Aswad. Ya ada. Maka ada satu lingkungan tu, iaitu Hijr Ismail. Kalau kita pergi Mekah ada wakil ia tu setengah dalam kawasan Baitullah juga, Kaabah juga. Maka Rasulullah duduk janda situ, bapa nak seling, maka mari malaikat. Satu riwayat lagi nya kata Rasulullah ni duduk di rumah dia. Rasulullah duduk rumah, duduk tidur rumah, duduk baring di rumah dia. Tiba-tiba mari malaikat Jibril, 3 orang malaikat. Jibril, Mikail dan satu malaikat lagi, mari 3 orang. Terbuka rabung rumah Nabi. Turun ambil Rasulullah wagi.
wagi di Masjid Haram tepi Kaabah. Wagi di Masjid Haram, maka di sana berlakulah dah tiba-tiba terbukanya atap Nabi, rumah Nabi, dan masuklah Jibril ke dalamnya, lalu dikeluarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Masjidil Haram. Ni mengikut Sahih Bukhari dan Sahih Muslim cerita. Adalah satu riwayat. Manakala riwayat yang lain katanya Rasulullah ada di hijr. Dan satu riwayat laginya kata Rasulullah duduk di rumah Ummi Hani. Hani ni, Ummi Hani ni adalah sepupu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, adik-beradik dengan Ali. Adik-beradik Tino dengan Ali bin Abi Talib. Maka Rasulullah duk kenal dia ni, jadi budak lagi, maka Rasulullah duduk dalam jaga Abu Talib tu. Maka seorang yang perempuan yang jangak dan juga tapi tidak Islam duduk sana. Maka mengikut Sahih Bukhari-nya kata Rasulullah berada di rumah dia. Maka buat apabila Rasulullah dibawa pergi kepada ke tepi Kaabah, maka datanglah beberapa orang malaikat dengan membawa sebuah bejana ni maknanya bekah. Ada awak bekah dari hikmah, dua bekah. Satunya isi hikmah, iaitu kata ulama hikmah ni adalah Al-Quran ataupun ilmu ma'rifah, ilmu pengetahuan. Satu bejana bekah dalam tu isi isi hikmah. Isi hikmah iaitu kata Al-Quran. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, hikmah ialah ilmu yang mengandungi ma'rifah, ilmu yang mengandungi wikna Allah dan wikna Allah, serta menajamkan tajam fikiran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membersihkan jiwa dan menjelaskan kebenaran untuk beramal dengannya dan menahan diri daripada menentangnya. Dua bejana tadi, satu isi air Zam-Zam, yang kedua isinya hikmah. Pergi jumpa dengan Nabi, ambil Nabi tak di Kaabah. Lepas pada tu lalu Jibril belah dada Nabi. Belah dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari leher sini sehingga ke bawah perut. Bawa siapa di Kaabah, ambil Nabi tak sana, maka belah Jibril belah Nabi, perut Nabi ambil di leher, lalu cipeng belah situ kat cipeng. Belah daripada ni siapa sini. Belahan itu lalu dikeluarkan hatinya dan dicucikan ke dalam suatu bencana emas dengan air Zam-Zam sampai bersih. Waktu baik hati Nabi, belah dada dah waktu baik hati Nabi. Sudah waktu baik hati Nabi, basuh hati Nabi. Waktu baik benda-benda hak cuma ada dalam hati Nabi, kata setengahnya perasaan dendam pada orang, deki dan sebagainya. Waktu baik semua. Sifat-sifat yang tak molek yang ada pada hati Nabi waktu baik habis. Kemudian dibasuh dengan air Zam-Zam. Janah emas, bekas emas tadi isi air Zam-Zam, basuh sampai cuci. Lepas pada tu kemudian diisikan di dada, ke dalam dadanya dengan hikmah dan iman. Ambil hikmah tadi bubuh masuk dalam dada Nabi, dan ambil iman bubuh masuk dalam dada Nabi. Setelah itu ditangkukkan pula, takut semula, jahit mula. Takut bukan jahit sepuluh rumah kita lah, itu rumah kita sudah jahit ni, itu Jibril lah ke mana tak tahu juga, wallahu taala alam. Masuk semula sudah basuh perut Nabi, dada Nabi basuh dengan air Zam-Zam, dan ambil waktu baik segala sifat-sifat yang tak molek, sifat apa ni, dendam gapo semua, deki gapo semua hak ada dalam perut dan Nabi hak tak molek, basuh tu habis.
Dengan sampai cuci bersih. Kemudian diisikan semula dengan iman dan hikmah. Iman kemudian hikmah, iaitu ilmu pengetahuan Rasulullah ni kuat iman. Itulah makanya berkata Anas bin Malik, sesungguhnya aku pernah lihat kesan jahitan tersebut di dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas pula cerita, kata satu hari aku pernah terkelih. Rasulullah pecah baju, biasa kelih kerana Anas ni dalam rumah Nabi sama jak dia kecil ya. Anas bin Malik ni. Aku pernah kelih di dada Nabi, parut bekas Nabi belah perut. Nampak Rasulullah. Pasal kelih ada lagi hawa-hawa parut, Rasulullah belah perut. Anas cerita tu dengan sebab satu hari aku pernah kelih di dada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu parut bekas Nabi ni belah dada. Tu Anas punya cerita. Dah. Kemudian pula lepas pada tu dah berkata ulamanya, pembelahan di kali ini iaitu belah pada kali sebelum nak Isra dan Mi'raj tu. Ulama cerita kata ning belah kali yang ketiga dah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi belah semua, belah pada ni 2 kali dah. Ning belah yang ketiga Nabi. Bila belahnya? Kali pertama sewaktu baginda kanak-kanak, kemudian pula pembelahan sewaktu dibangkit menjadi rasul. Ketika Rasulullah halah besar budak ni. Ni Rasulullah duduk menyusu di rumah Halimah As-Sa'diyah. Pernah Rasulullah mak dia hatta Nabi gi nyusu di kampung. Kenapa? Nabi Rasul ni belajar bahasa Arab asli. Kerana duduk dalam Mekah ni orang nego ramah apa, kadang-kadang bahasanya capur dah. Supaya mudah kita kecek lah ni, capur dah. Capur bahasa luar banyak. Iaitu hatta pergi duduk nyusu di rumah, di satu kampung Badiah kok darat-darat, daripada di darat apa ni, rumah penyusu dia nama Halimah As-Sa'diyah. Rasulullah ni timur mukjizat Nabi semasa kecil dah. Ketika Halimah As-Sa'diyah nak mari cari Rasulullah, cari budak nak nyusu, bukan nak cari Nabi, maka dia mari uta dia ni, uta tua ya, uta Halimah tu tua dah mari ngatuk lelaki dia tu. Seekor seorang uta pun tua, Halimah yang susah. Mari orang lain uta dia gagah-gagah. Masuk mari dulu. Orang kaya-kaya boleh habis. Boleh pada orang lain habis. Tinggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aminah ni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu orang tak ada kaya mana duk sama, duk tak ada kaya mana, maka gapo ni? Mak dia ni tu nak nyusu. Nyusu ni boleh nak ambil anakku, tapi upah tak mahal lah kerana dia ni orang tak ada. Maka dia pun tak ada arah lagu mana, ambil kelik juga pada mari sia-sia, mari free saja belalah. Boleh sikit-sikit, kalau wi tak ada apa lah. Tapi belum setelah mana dia ambil Nabi naik kelik lagi, didapati mukjizat Rasulullah. Uta dia hok gagah tadi, hok kuruh tarak tadi, dia jadi gagah sebetul-betul. Jom pergi litah gu dia habis. Halimah nanti atik. Nya gicoh cocok lek dulu pada orang. Tu ayat Rasulullah. Kemudian burak ataupun binatang Rasulullah nak apa ni? Nak kenderaan dalam masalah Isra dan Mi'raj. Tak ada berlaku lagi baru ayat ya. Burak, nama dianya Burak. Yang pahanak ibu Rasulullah nak naik gi Isra dan Mi'raj, nama dia Burak. Kemudian dibawa datang seekor binatang putih dan panjang, bentuk tubuhnya seakan-akan kuda. Warna putih, tubuh dia panjang,
seolah-olah kuda tapi bukan dia kuda. Rupa parah dia, tengok sekali nak serupa kuda tapi bukan kuda. Ia lebih besar daripada himar. Dengan himar kecil, ia besar daripada himar sikit. Dan lebih kecil daripada bural, dan terlebih halus sikit daripada bural. Bural ni malai. Halus sikit pada malai, besar sikit pada himar. Belakang panjang itu. Namanya burak. Untuk dijadikan kenderaan di dalam perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi. Burak adalah binatang yang pernah dijadikan kenderaan kepada para nabi sebelumnya. Sebelum ni pernah dah nabi-nabi dulu jadi kenderaan. Tuhan pernah guna dah burak untuk jadi kenderaan kepada nabi-nabi sebelumnya. Ia kuasa melangkah sejauh mata memandang. Sekali ajakah suk mata mana. Burak tu dia locak sekali suk mata mana. Tak nampak kita. Cok sekali dia suk mata mana. Mata suk mana suk situ. Suk mata mana sekali dia melompat. Ia keadaan burak itu adalah siap berpelana dan bertali kekang. Burak mari untuk wak Nabi naik pergi Isra dan Mi'raj ni ada pelana persiap, tok tank pelana persiap jangok malak. Dan juga apa ni? Ada tali kes siap dah. Tali hon wak pergi tu ada siap belaka dah. Siap mari. Pada mulanya ia menunjukkan keliaran. Mula-mula Jibril mari yang itu menampak liar menampak tu tak boleh nak naik. Lalu itulah Jibril pun kata, "Hei burak, mundak lentu apa burak? Dok main tubuh apa burak? Orang nak naik mu hari ni ialah mulia manusia atas dunia ni. Dan kamu kalau mengkelak ni, kamu tak akan dapat dah orang yang paling mulia sekali di sisi Allah Ta'ala yang nak naik di belakangmu." Apabila burak dengar lagu tu, kayaklah dah burak. Burak pun turunlah dah. Jinaklah dah. Jibril kata, "Hei burak, manusia yang nak naik mung di hari ini ialah manusia yang paling mulia sekali di sisi Allah Ta'ala atas dunia ni. Dan tak pernah lagi kamu akan jumpa manusia yang lebih mulia daripada ni sebelum dan selepasnya, lepas pada hari ini." Tu Jibril wiwah tu, burak pun jinak saya dah. Pra menawi Nabi naik. Demi Allah, Jibril bersumpah, sesungguhnya tidak pernah kamu ditunggang oleh seorang makhluk yang lebih mulia di sisi Allah Ta'ala daripadanya. Mung tak biasa dinaik lagi oleh manusia terlebih mulia di sisi Tuhan, lebih daripada manusia pada hari ini, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu gapo ni? Setelah itu barulah dia jinak. Ning hadis riwayatkan oleh Musnad Imam Ahmad. Tengoklah, dan juga Imam At-Tirmizi. Hadis ni hadis gharib dan telah dianggap sahih oleh Ibn Hibban hadis ni. Burak pun yang dengar reti bahawa Jibril riwayat lagu tu, maka dia pun apa ni? Jinak dah. Maka ninglah kemudian hak yang nak menentu kata malam mana hari mana tidak ada hadis sahih lagi yang menentu kata Isra Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam mana. Cuma ada khilaf para ulama tentang mana malam tu dah. Itulah pada malam ni, dan kita akan sambung minggu lepas iaitu cara Isra-nya Nabi sallallahu alaihi wasallam
dengan guna burak daripada Masjidil Haram pergi kepada Masjidil Aqsa, dan daripada Masjidil Aqsa mi'rajnya naik ke langit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Isra' tu dia jumpa dengan gapo atik di tengah-tengah jalan yang mengikut hadis sahih cerita kepada kita. Adapun hadis yang pelesu, hadis maudhu' banyaklah begitu begini, tapi kita tidak main nak cerita di sini. Yang kita nak rayak pada faktanya perkara istiwa yang sabit daripada sahih, hadis sahih yang tentang cerita tentang Isra'-nya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sahihun yang menceritanya tentang mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke langit. Jumpa gapo atik? Pekat pertama, langit pertama jumpa dengan siapa, langit dua jumpa dengan siapa, dan langit tiga jumpa siapa, hingga sampai kepada Sidratil Muntaha. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan di sana Rasulullah terima gapo? Terima semaya dan sebagainya. Itulah gapo ni Isra' Mi'raj. Kita akan baca pula pada minggu depan insya-Allah seminggu lagi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.